Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini dalam sili review dalam channel saya, Dewa Sakira. Kepada anda yang belum subscribe, seperti biasa saya nak kempen anda subscribe. Kalau anda sudah subscribe, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda. Anda memang awesome. Sebenarnya hari ini kita nak tunjuk sikit, nak share sikit tentang kegusaran ibu bapa sebenarnya. Termasuklah cikgu-cikgu pun, mereka pun ibu bapa. Anda di luar sana ibu bapa, mungkin anda sedang pening menghadapi masalah. Satu daripadanya ialah anda ada bekerja di sekolah ataupun anda di luar. Anak-anak di rumah menggunakan gadget, terutamanya dalam kes ni kita nak cakap tentang komputer, notebook ataupun PC, yang mana anda tak boleh kontrol penggunaan mereka. Ada yang cikgu masuk buat GM, mereka tak masuk tapi mereka main game, kan? So bagaimana kita nak kontrol? Antaranya salah satu contoh yang akan tunjukkan di sini ialah sekejap lagi. Sebelum tu kita dengar intro dulu. Okey, bertemu lagi. So, sebenarnya banyak cara untuk anda sebagai ibu bapa nak kontrol penggunaan komputer ataupun PC anak-anak anda. Hari ini saya nak tunjuk salah satu saja, iaitu kita nak menggunakan satu apps atau satu software yang kita dapat block certain website, kita dapat block certain time penggunaan komputer oleh anak anda. Iaitu kita nak guna Romana Canada. Okey. So caranya ialah anda pergi ke laman web dulu. Kita type laman web dia, iaitu Romana Romaco Canada. Romaco Canada. Okey. So /timeout. Romaco Canada /timeout. Okey, ini dia laman web dia. So anda nampak kat atas tu timeout, di mana kita akan download seperti biasa. Lepas download, install. Okey. So kita tengok dulu, kita dah tekan, dia akan bawa ke laman web dia. Sebenarnya Romaco ni ada banyak software-software yang berguna, tapi hari ini kita nak tunjuk tentang kita punya timeout punya apps yang akan diinstal dalam PC. Saya tak pasti sama ada dia boleh install dalam Mac komputer atau tidak. So mungkin anda boleh try, sebab apa yang saya try ialah di dalam PC. Okey, IBM machine. So kita dah download. Lepas tu dia akan tunggu beberapa saat lah. Of course kena tunggu beberapa saat. Dah habis download, kita tekan next seperti biasa saja. Okey. Kita tengok dah sekejap, tunggu dia download. Okey, lepas tu terus install macam biasa. Tekan next saja, tak ada masalah, tak ada setting apa-apa. Provided anda cukup space lah. Sebab pun begitu, dia space dia tak banyak, sikit je. So kalau anda dah full punya ni, susah sikit lah kan. Tapi kalau ada balance 1 gig pun dah okey. Okey. So dia akan ada beberapa message akan pop up. Abaikan, just tekan OK saja. Okey. Dekat sini anda perlu setkan anda punya password. Password ini tak boleh didedahkan kepada anak-anak lah, sebab kita nak block anak-anak. Kalau dia tahu password, habislah kan. So masukkanlah password yang rasa anda sukar, anak-anak sukar untuk dapat. Dan kalau boleh simpanlah password ni, sebab nanti kalau tidak, anda dah buat set password yang susah, tiba-tiba anda sendiri lupa password tu. Lagi susah lah kan. So pastikan password yang agak susah tapi senang anda ingat, ataupun kalau password tu betul susah, simpanlah dekat mana-mana. Okey. Kalau silap, anda boleh uninstall lah, tapi tujuan kita nak block anak-anak kan. So kalau boleh kita nak guna. So lepas tekan password atas dan juga bawah untuk confirmation, tekan OK.
So dia akan keluar pop-up lagi. So tak penting, just tekan OK saja. Okey. Ini dia paparan setting dia. Dia ada banyak setting. Kalau tuan-tuan perempuan lihat, kalau you all lihat kat sini, ada untuk daily quota time, ada untuk session time, ada untuk access window, ada untuk site blocker, ada untuk program blocker, ada untuk web blocker dan juga macam-macam. So anda pilih apa yang anda nak. Okey. So sebelum kita nak buat apa-apa setting, jangan lupa dekat atas tu ada dekat enable. So mesti enable kan lah. Lepas tekan enable, baru semuanya akan on atau hidup. So dalam kes ni, by default dia akan bagi 15 minit. Semuanya dia bagi 15 minit. So kita boleh ubah sesuai lah. Kita ubah kepada setengah jam. Tengoklah kalau kita dalam kes ni, yang tab pertamanya, tab daily, maknanya sepanjang hari, tak kisah bila masa, kita nak benarkan anak kita guna 15 minit je. Dan kita setting 15 minit. Kalau sepanjang hari tu, kita boleh pilih, you all boleh nampak dekat sini ada Monday sampai Sunday. So kita pilih lah. Mungkin hari Monday kita nak bagi dia 2 jam. So buat 2 jam. 2 hours. Masukkan dalam sini 2 hours kan. So kalau anda hari Ahad anda nak lebihkan, satu Ahad mungkin sebab cuti, anda nak lebihkan, so bagi masa 3-4 jam dekat dia. Itu kalau kita nak buat based on daily. Okey? Dia ada banyak setting. Saya nak tunjuk sikit saja. Anda boleh explore ni, sangat mudah, jangan risau. So dia ada daily-nya. So dalam setting ni pula, kalau anda tengok dekat sebelah action ni, maksudnya adalah hampir semua sama. Kalau timing dah sampai, kita nak buat apa? Kita nak suruh automatic log off. Maksudnya komputer akan sendiri shutdown. Okey, log off tu maksudnya keluar daripada ni, ataupun kita nak buat shutdown, atau kita ada command-command tertentu. Biasanya untuk anak-anak kita buat sama ada dia log off atau shutdown lah. Okey, ataupun log. Kalau Hibernate tak boleh. Hibernate biasanya kalau anda tak ada user ataupun account di dalam anda punya window, kalau Hibernate tak guna. Sebab lepas Hibernate, lepas 5 minit, 10 minit dia akan on balik. So tak guna Hibernate. So tak balik pada purpose untuk kawal anak-anak, tak jalan lah. So lebih baik kita pilih sama ada log off atau shutdown. Atau lock. Kalau lock ni mesti ada account lah. Sebab murid-murid atau anak-anak akan masuk balik password dia. Kan? Okay. So antara yang sesuai dan mudah untuk anda sebagai parent yang biasa-biasa, kalau anda memang orang teknikal, anda memang boleh explore lebih lah. Kalau anda orang biasa-biasa saja, ibu bapa biasa-biasa, lebih baik pilih log off atau shutdown. So maknanya cukup sejam, dalam kes ni 15 minit, dia akan shutdown atau log off. Tengok pilihan kita. Kalau kita pilih daily quota, okay, dia boleh pilih semua tab ni boleh dipilih serentak. Maksudnya hari Senin kita nak buat lain, hari Selasa kita nak buat lain, boleh. So macam session time ni ialah dia tak kira hari. Kalau daily tadi kita boleh buat set different hari, different time. Kan? Maksudnya hari Senin sejam, Selasa sejam, Rabu 4 jam, Khamis 4 jam. Contohnya lah. Hari Sabtu Ahad kita bagi 12 jam sebab cuti kan, contoh. Tapi kalau session time ni tanpa kira hari, buka je komputer, kalau kita set 1 jam, hari Senin ke, hari Selasa ke, hari Ahad ke, dia hanya boleh sejam. That maksud session time lah. Okay? Kalau kita nak pilih session time. Sama juga kita boleh pilih log off ataupun shutdown. Terpulang pada kita lah. Okay. Access window, kita akan pergi ke access window sekejap lagi. Ini macam saya cakap tadi, sama je. Kita boleh pilih apa yang kita nak kan. Okay. Access window pula, ini pun menarik juga. Iaitu kita boleh setkan window-window tertentu. Contohnya kalau kita buka apa kita nak katakan, window program-program tertentu lah dia. Access window site dengan program lebih kurang sama. Bersama juga dengan web. Kita akan set pukul berapa start, pukul berapa habis. Okey? So kalau tidak, dia akan habis masa dan kita boleh shutdown atau log off. Sama je. Tak ada masalah. So anda kalau nak tahu lebih lanjut, mungkin anda boleh install dan try lah. Okey? Saya cuma nak tunjuk sedikit saja dekat sini.
Dan di hujung nanti kita akan tengok contoh. Okey. Okey, site sama saja. Site ni maknanya kita dah ada URL penuh kepada site-site yang kita nak masukkan. Kalau contohnya anda tak nak anda tahu contohnya pornografi lah kan. So kita masukkan exactly URL dan kita tekan plus gambar add, tu dia akan jadi site itu akan di block. Macam kes ni saya tunjuk contoh tadi Google, kita nak delete just remove saja. Ataupun macam kes ni saya masukkan laman web kita, Dewa Edu, add. Kalau nak remove, then tekan remove lah. Klik balik yang kita nak tu, kita remove. Sebab anda mungkin ada website-website game. Sebab kadang-kadang murid-murid atau anak-anak anda akan main game online kan. So, masukkan URL yang sebenar dan masuk tu. Kalau game-game yang dia install, anda guna window ataupun session time. Okey. Ini kalau kita nak restrictkan kepada spesifik program. Contohnya macam sekejap lagi saya akan tunjukkan Photoshop, apa pun sajalah program. Okey. Tapi ini untuk anak-anak kita lebih sesuai kalau kita buat untuk game. Sebab kita nak, sebenarnya kita cadang kita nak block dia daripada main game. Kan? Kalau dia nak guna Word sepanjang hari tak ada masalah. Dia guna Excel sepanjang hari tak ada masalah. Tapi kalau game yang kita nak kan. Okey. So, kita carilah game dia, exe file game. Kita klik dan kita addkan sebagai yang di block. Block ni kira block teruslah. Okey. Kira block terus, tak boleh. Dia tak ada time. Yang block ni dia tak kira time. Kita masuk dalam block, then dia akan block permanently. Bila-bila masa buka pun tak boleh. Dia tak ada time. Yang session tadi ada time. Yang daily pun ada time. Okey. Okey. Sama juga dengan website. Okey, website ni kita tak ada block apa-apa kecuali kalau kita set block tadi. Kalau kita ada set dekat sini, dekat site block ni kita dah set pornografi game, dia akan block. Tapi website ni maksudnya ialah apabila certain time komputer masih boleh diguna, tetapi yang tak boleh guna ialah web browser. So web browser akan disable. Dia akan tutup web browser itu. So ini sesuai juga kalau anda nak elak anak-anak main YouTube atau nak elak anda tak tahu alamat khas tentang game yang anak anda buat, tapi anda nak block terus dari penggunaan internet, so anda pilih web usage. Maksudnya semua yang browser dia akan tutup setelah berapa minit yang kita set. Dalam kes ni 15 minit dan kita pilih disable browser. Maksudnya tadi kita jangan buat shutdown lah. Sebab kita tadi yang awal-awal ni kita pilih dia boleh shutdown, tapi dia tak boleh pilih disable browser. So dalam kes ni kita nak anak kita guna komputer, mungkin dia nak buat kerja. Kan? Dan tapi kita nak disable browser. So bila cukup masa dia akan disable browser. Termasuklah Google Classroom tak boleh gunalah sebab Google Classroom juga di dalam browser. Itu kena ingatlah. Okey. Okey, seterusnya kita teruskan lagi tengok. Apa lagi yang ada dekat sini? Kalau kita nak ceritakan, mungkin kita boleh pergi tengok. Okey, yang disable browser ni dah cerita tadi. Kita tengok bahagian option. Option pula, okey. Option ni adalah setting-setting kepada jika anda mahir lah nak setting-setting kepada macam ini, warning ni maksudnya 5 minit sebelum by default 5 minit sebelum time's up, dia akan keluar pop-up, komputer ni akan shutdown, browser akan tutup, whatever yang kita set 5 minit sebelum, dan kita boleh disable apa semualah. Okey, so sekarang kejap lagi kita akan tunjuk saya tadi kita ada setting, kita akan buat setting disable program. Contoh dalam kes ni kita akan buat setting untuk Photoshop. Dia akan keluar sekejap, lepas tu dia tutup balik. Maknanya tak boleh guna. Begitu juga dengan game lah. Okey. Kita akan cuba pegat. Okey. Setelah kita set, jangan lupa tick apa yang kita telah set. Contohnya macam kes ni, walaupun kita dah set daily semua, selagi kita tak check atau tak tick, dia tak akan running. So kena pastikan dah set semua dekat atas, kita running. Kita boleh pilih uncheck sebab mungkin kita tak nak buat. So tapi setting tak payah ubah. So just check dengan uncheck saja. Okey. So kalau kita check, maknanya benda tu kita dah on. Dalam kes ni nampak
Semua saya cek. Kalau kita nak cek penggunaan web dia, so history dia, so kita akan tahu access window dia berapa lama dah, berapa minit dia guna. Kita boleh tahulah. So balik rumah kita cek, kita boleh tanya anak dia berapa lama dah guna, kita boleh tengok dekat sini lah berapa lama dia guna. Okey. So bila dah kita cek, dah akan menyala semua ni. So kalau kita tak nak access window tadi berapa lama, kan, window tu komputer semua, so kita uncheck lah kalau kita tak nak check berapa lama. So kita boleh ubah tadi. So sekejap lagi kita akan buat tentang yang Photoshop yang saya cakap tadi. Tengok sekejap. Kita pergi ke depan lagi, jalan depan, tengok depan sikit. Okey. Okey. Cuba tengok, Photoshop dah keluar. Lepas tu dia automatic padam. Maksudnya kita dah block Photoshop penggunaan untuk anak-anak. Dalam kes ni, you all ambil lah game. Sekali lagi saya tunjuk kita pergi kat Photoshop, kita klik, anggapkan itu game. Sebab saya tak ada game, dia buka, off. Tapi kena ingat, satu tips untuk anda. Okey. Apabila anda nak ubah suai balik apa yang telah anda buat, nak edit lah maksudnya, anda mesti masukkan password balik. Tadi kita dah masukkan Photoshop, nampak? Kita dah block Photoshop, maka dia akan block. Lepas tu, anak-anak kita nak unblock, tak boleh selagi kita tak beri password kat dia sini. Dia takkan boleh aktif lah. Okay? So, kalau kita sendiri nak unblock, nak buang, so kita akan masukkan password. Lepas tu, kita mesti unlock, barulah kita boleh remove. Tekan anak panah, tekan minus tu. Okey, klik dekat program, tekan minus, dan baru boleh guna program tu. Okey. Okey. Dan setiap kali kita off komputer, kita start balik, dia akan running balik ikut apa yang kita setting. Kalau sejam, dia kira sejam. Kalau 2 jam, dia kira 2 jam. Okey. So, dan anda kena ingat, apabila anda buat desktop ikon kepada, bagi murid-murid yang agak pandai, dia akan nampak ikon dekat desktop, kan? Macam saya, kalau anda lihat desktop saya sangat bersih, kan? So sebab saya dah sembunyikan ikon dia. Okey. So bagi anda, kalau boleh biar clean desktop ni supaya anak-anak tak dapat cari. Okey, dia mungkin akan cari kat sini, tapi susahlah sikit nak cari sebab banyak, kan? Dia tak tahu apa bendanya. So biarlah desktop clean, sembunyikan semua ikon, maka anak-anak anda susah nak cari. Okey. Ada banyak lagi kes-kes security technical yang kita boleh buat, tapi untuk kali ini saya terangkannya agak pertengahan lah. Tak ada technical sangat. Anda boleh gunakan untuk anda mengawal penggunaan komputer anak anda semasa PDPR ketika anda tak berada di rumah. So, jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa subscribe jika anda belum subscribe, tekan butang like. Jika anda sudah buat semua benda tu, terima kasih, thank you. Anda memang awesome. Bye bye. Assalamualaikum.